Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan fahaman kaum Mu'tazilah. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Saharuddin bin Dolah, nombor metrik 048024. Okey, seterusnya kita pergi kepada sejarah i'tiqad Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah adalah suatu kaum yang membuatkan dunia Islam diganggu fahaman selama 300 tahun pada abad permulaan Islam. Kaum Mu'tazilah pernah dalam sejarahnya membunuh ribuan umat Islam, di antaranya ulama Islam yang terkenal Syekh Buaiti, imam pengganti Imam Syafi'i, dalam suatu peristiwa yang dinamai dengan peristiwa Quran makhluk. Okay, dalam peristiwa ini kaum Mu'tazilah mendakwa Al-Quran adalah makhluk. Selain itu, Imam Ahmad bin Hanbal, pembangun mazhab Hanbali, mengalami siksaan dan hukuman dalam penjara selama 15 tahun akibat daripada peristiwa tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada asas Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Artinya dari segi bahasa itu menyisihkan diri. Ada beberapa pendapat yang menerangkan sebab-sebab pegangan fahaman ini dinamakan Mu'tazilah. Antaranya seperti dalam suatu peristiwa, pada suatu hari Imam Hasan Basri ini menerangkan bahawa orang Islam yang telah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, tetapi ia melakukan dosa besar, maka orang itu tetap Muslim, tetapi Muslim yang derhaka. Jika ia meninggal dunia sebelum bertaubat dari dosanya, di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka buat sementara untuk menerima hukuman atas perbuatan dosanya. Tetapi sesudah menjalankan hukuman tersebut, ia akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga sebagai seorang mukmin dan muslim. Tetapi Wasi bin Atta ini merupakan anak murid kepada Imam Hasan Basri ini, tidak bersetuju dengan pendapat daripada gurunya. Lalu ia beredar daripada majlis tersebut dan kemudian mengadakan majlis lain di suatu halaman dari Masjid Basra itu. Oleh kerana itu, maka hawasil tersebut digelar ataupun dinamai kaum Mu'tazilah kerana ia mengasingkan diri dari pengajian gurunya. Dan banyak lagi lah yang mengatakan tertubuhnya faham Mu'tazilah ni. Ini adalah salah satunya. Okey, seterusnya kita pergi kepada gerakan Mu'tazilah. Okey, kaum fahaman Mu'tazilah ni ada dua cabang, iaitu cabang Basrah dengan cabang Baghdad. Okey, cabang Basrah ni dia dipimpin oleh Wasil bin Atta dan Umar bin Ubaid dengan murid-muridnya seperti Utsman bin Tawil, Hafsah bin Salim, Hasan bin Zakwan, Khafi bin Safwan dan Ibrahim bin Yahya al-Madani. Kemudian itu, ketika abad ketiga Hijrah, cabang Basrah ini dipimpin oleh Abu Huzail al-Alaf, Ibrahim bin Sayyar an-Nazam, Abu Bashar al-Marisi, Utsman bin Jaris, Ibnu al-Mu'tamar, serta Abu Ali al-Jubai. Yang mana cabang Baghdad pula ia didirikan oleh Bashar bin Mu'tamar, salah seorang pemimpin Basrah yang pindah ke Baghdad, kemudian disokong oleh ahlinya seperti Abu Musa al-Murdar, Ahmad bin Abi Dawud, Ja'far bin Mubashshar dan Ja'far bin Hafs al-Hamdani. Okey, seterusnya kita pergi kepada berkaitan dengan kaum Mu'tazilah. Selain itu, pengarang-pengarang di dalam fahaman Mu'tazilah yang datang kemudian, antaranya Utsman al-Jaris, pengarang kitab Al-Hiwan, Syarif Razli, pengarang kitab Majazul Quran. Nombor 3, Abdul Jabbar bin Ahmad yang dimasyhurkan dengan laran julukan Qadlan. Yang keempat, Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir berkaitan dengan Kasyaf.
Yang kelima, Ibnu Abil Hadad, ngarang kitab Syarah Nahjal Balaghah. Okey, setakat itu sahaja daripada saya dan seterusnya disambung oleh kawan saya diteruskan. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murbiah binti Musa akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya tadi, iaitu yang berkaitan dengan sejarah i'tiqad fahaman Mu'tazilah. Ya, saya akan menyambung mengenai akal ya, mengikut fahaman Mu'tazilah ya, sepanjang sejarah tersebut. Salah satu keistimewaan bagi Mu'tazilah ialah cara mereka membentuk mazhabnya ya. Banyak menggunakan akal dan lebih mengutamakan akal lah daripada Al-Quran dan hadis. Jika dibandingkan akal dengan hadis Nabi, maka akal lah lebih berat mengikut Mu'tazilah ya. Berbeza dengan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, baik ya. Seterusnya keterangan dia lebih tinggi lah, akan lebih tinggi daripada Al-Quran. Ya, kita boleh tengok contoh iaitu daripada peristiwa Mi'raj yang berlaku ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah ini tidak mempercayai, tidak menerima peristiwa ini sebab mengikut fahaman Mu'tazilah, Mi'raj ini adalah bertentangan dengan akal ya, tidak logik bagi akal lah ya. Iaitu contoh seterusnya seperti siksaan kubur ya. Dia mustahil juga bagi mazhab, bagi Mu'tazilah, sebab mustahil pada akalnya, mustahil orang yang sudah mati dan terbaring dalam tanah yang sempit dibangunkan dan disuruh duduk. Walaupun hal ini ada diceritakan di dalam hadis sahih. Jadi mazhab Mu'tazilah tidak menerima sebab pada pandangan dia, mereka adalah peristiwa tersebut adalah tidak logik akal. Okey, baik. Seterusnya, ciri-ciri fahaman kaum Mu'tazilah ya. Kaum Mu'tazilah yang ialah suka berdebat ya, terutama di hadapan umum disebabkan mereka sangat yakin pada kekuatan akal ya. Sekiranya ada yang tidak sehaluan atau tidak sependapat dengan fahaman mereka ya. Pendapatan dari kaum Mu'tazilah dengan tujuan untuk mengalahkan kaum Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti tajuk seperti berikutlah ya, iaitu yang pertama mengenai sifat-sifat Tuhan atau ada atau tidak. Ya, mengikut Mu'tazilah tak ada sifat Tuhan, hanya ada pada zat sahaja. Kemudian buruk dan baik, siapa yang menetapkan? Mengikut Mu'tazilah, perkara baik dan buruk manusia itu adalah ditetapkan oleh akal berbanding dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Seterusnya, pembuat dosa besar kekal dalam neraka atau tidak. Ya, ini ada fahaman Mu'tazilah bagi pembuat dosa besar yang sepatutnya ya, ada ganjar, ada balasan yang sepatutnya mengikut mazhab Mu'tazilah. Dan seterusnya, mengikut Mu'tazilah juga Al-Quran itu adalah makhluk. Dia berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim ya. Dan seterusnya, akhir sekali di sini dia kata pembuatan manusia tu dijadikan manusia, bukan dijadikan oleh Allah, ada atas kehendak manusia sendiri. Okey, baik ya. Seterusnya, pegangan fahaman kaum Mu'tazilah ini dia berdasarkan dasar-dasar pegangan pengajian Mu'tazilah berkaitan 5 perkara, iaitu pertama mengenai tauhid, keesaan Tuhan. Yang kedua mengenai al-ad, tentang keadilan Tuhan. Yang ketiga mengenai al-wa'du wal-wa'id, tentang janji baik atau janji buruk. Seterusnya manzilah bainal manzilatain, iaitu tempat di antara dua tempat. Ya, dan akhir sekali mengenai amal ma'ruf dan nahyil munkar. Okey, itu di antara yang boleh saya bentangkan di sini dan akan disambung oleh
sahabat saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Sahrudin dan Ustazah Nurziah. Saya teruskan pembentangan saya pada hari ini dengan aliran-aliran dalam fahaman kaum Mu'tazilah. Sebenarnya banyak aliran fahaman kaum Mu'tazilah ini. Cuma saya persembahkan di sini ialah sebanyak 6 aliran sahaja. Di antara aliran-aliran yang terbesar dari kaum Mu'tazilah adalah seperti berikut. Yang pertama, aliran Wasiliyah, iaitu aliran Wasil bin Atha. Yang kedua, aliran Huziliyah, iaitu aliran Huzil al-Alaf. Yang ketiga, aliran Nazamiyah, iaitu aliran Sayyar bin Nazham. Yang keempat, aliran Haitiyah, iaitu aliran Ahmad bin Hait. Yang kelima, aliran Basariyah, iaitu aliran Basar bin Mu'atmar. Yang keenam, aliran Ma'mariyah, iaitu aliran Ma'mar bin Ubaid al-Salami. Seterusnya, i'tikad kaum Mu'tazilah yang bertentangan dengan i'tikad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, buruk dan baik ditentukan oleh akal, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Tuhan Allah tidak mempunyai sifat. Yang ketiga, Al-Quran adalah makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Yang keempat, melakukan dosa besar. Bagi i'tikad kaum Mu'tazilah, orang Islam melakukan dosa besar, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah SWT selama-lamanya, seolah-olah mereka itu kafir. Tetapi bagi i'tikad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa besar, mereka akan dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam neraka untuk satu tempoh, maksudnya tidak kekal. Setelah bersih dosa mereka akan dikembalikan, mereka akan dikeluarkan oleh Allah SWT dari neraka, masuk semula ke dalam syurga, sebab mereka masih lagi Islam. Dan yang kelima, Tuhan tidak dapat dilihat. Sedangkan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Tuhan dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, berpandukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah yang berbunyi wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Beberapa muka di hari itu bercahaya gilang gemilang melihat kepada Tuhan. Seterusnya, perbezaan i'tikad di antara kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Mu'tazilah. I'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan i'tikad kaum Mu'tazilah, saya sebutkan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dahulu. Bentuk dan baik ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebenarnya buruk, maafkan saya, buruk dan baik ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, Al-Quran dan hadis di atas akal. Yang ketiga, Al-Quran kalamullah yang qadim. Yang keempat, Tuhan boleh dilihat oleh hambanya di akhirat nanti. Dan yang kelima, Mi'raj Nabi dengan roh dan tubuh. I'tikad kaum Mu'tazilah, buruk dan baik ditentukan oleh akal manusia. Al-Quran dan hadis di bawah akal. Al-Quran adalah makhluk sama dengan makhluk yang lain. Tuhan tidak mampu dilihat oleh manusia di akhirat nanti. Mi'raj Nabi dengan tubuh dan ruh tidak masuk akal. Mi'raj, bagi mereka beriktikad bahawa Mi'raj Nabi hanya melalui mimpi saja. Banyak i'tikad yang berbeza, yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Saya masukkan 5 saja di sini. Baik, seterusnya kesimpulan. Musuh-musuh Islam sentiasa berusaha mencari jalan untuk menekan umat Islam dari pelbagai sudut. Mereka tidak redha dengan umat Islam sehinggalah umat Islam itu mengikut agama mereka atau cara hidup dan penyelesaian gaya hidup mengikut acuan mereka atau setidak-tidaknya terpesong jauh dari ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Justru itu
wajarlah kita membaca dan memahami serta beraktikad dengan cara yang betul agar kita tidak terlena dan tidak dibuai oleh keseronokan hidup semata-mata. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.